tak tulis. Dah kopi lah, cuba paste tadi. Ini terdekat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأثبت بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung Minhajus Salam, muka surat 20 Rumi. Salah, Jawi 20. Rumi 59, Jawi 20. Oh, masuk solat berjemaah. Masuk solat berjamaah. Perbahasan solat berjemaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bab pada menyatakan sembahyang berjemaah. Kata pengarang, maka iaitu fardu kifayah. Maksudnya solat berjemaah tu fardu kifayah. Wajib fardu tu wajib. Wajib kifayah. Yang kita tahu fardu kifayah ni sebahagian dah buat, maka yang lain tu tak berdosa Adakah semudah itu aja? Asalkan yang lain buat aja, maka lepas. Dalam bab solat berjemaah tak macam tu. Tak semudah itu. Dia banyak syarat lagi. Contohnya, dah dibuat kat sini solat jemaah. Adakah kawasan ni semua terlepas tak berdosa dah? Belum tentu. Kena tengok dia syarat, ada banyak syarat ni. Tapi secara umumnya macam itulah. Sebahagian dah buat, maka yang lain terlepas. Tak ada satu pun buat di situ. Seorang bukan seorang, satu tempat pun tak ada buat, semua berdosa kan? Fardu kifayah kan? Kalau katalah tak ada solat berjemaah di satu tempat tu, semua berdosa. Kalau katalah ada 1000 orang yang dah balik,
lelaki. Perempuan tak masuk. Yang dah balik lelaki. 1,000 orang dalam kampung, dalam taman tu. Tak ada pun solat jemaah di situ. 1,000 orang berdosa. Yang lelaki, yang dah balik. Kalau tiba-tiba ada 2 orang je buat solat jemaah, tak adalah kat mana-mana masjid ke surau kan, 2 orang je, maka 998 lagi tak berdosa. Gitu lah. Itu yang kita faham secara umum. Tapi sebenarnya tak begitu. Betul begitu, tapi dia ada lagi syarat-syarat tambahan. Banyak lagi syarat lain. Itu secara umum aja tu. Itu fardu kifayah. Jadi siapa yang buat fardu kifayah ni dapat pahala wajib lah. Bukan dapat pahala sunat. Dapat pahala wajib. Jadi orang yang mengangkat kefarduan kifayah, selain dia dapat pahala solat fardu, dapat juga pahala fardu jemaah. Maksudnya orang sembahyang berjemaah, dia dapat pahala lah kerana dia melakukan solat maghrib berjemaah. Maghrib tu fardu wajib, maka dapat pahala wajib. Dapat pahala wajib. Dan dalam masa yang sama dia dapat pahala satu lagi. Pahala wajib juga. Pahala apa? Jemaah. Wajib apa ni? Wajib kifayah. Yang tadi wajib aini, fardu ain. Yang itu memang lagi besar lah. Kalau solat maghrib tu besar. Besar pahala dia. Pahala wajib yang sangat besar. Dalam masa yang sama dia buat jemaah, maka dapat lagi pahala wajib lagi. Tapi kecil sikit daripada yang tu. Gitulah, lebih kurang. Tapi tetap juga pahala wajib. Secara umumnya 70 sunat bersamaan dengan satu wajib. Jadi besarlah pahala. Dah lah dapat solat fardu tu kali 70 solat sunat lah. Solat maghrib tadi tu. Jemaah lagi kali, kalau tak kali 70 pun kali 60 lah kot. Kurang sikit. Berapa banyak dapat tu. Begitulah juga apa bab-bab lain lah. Bab jenazah kan, solat jenazah, bab mandikan jenazah, kapan tanam, bab semualah. Bab ilmu. Contohnya ilmu dalam satu taman, dalam satu kampung, dalam satu qaryah tu mesti ada orang tahu ilmu tauhid yang fardu kifayah. Yang kalau datang apa-apa persoalan dibawa datang oleh orang kafir ke, orang etis yang tak ada agama ke, goyang tak boleh jawab, mesti kan ada seorang boleh jawab dalam qaryah tu, boleh lawan balik, boleh bagi hujah. Kalau tak ada, semua berdosa. 1,000 orang, 2,000, sejuta orang lah. Tak kira, dia mesti ada. Kalau kita dari sudut negeri mufti lah, tapi negeri besar sangat, tak boleh. Dia kena daerah pun besar lagi, dia kecil lagi, qaryah lagi kecil. Mudah kita kata kampung ataupun taman. Jadi maknanya kena ada. Kalau tidak, tapi adalah perbahasan ulama, ada kata daerah. Maknanya kalau daerah tu banyak agak, silap apa 10-20 ribu orang seorang aja. Tu luas sikit. Ada yang kata qaryah dengan maksud mukim. Kena pula apa benda pula mukim tu kan ada mukim tu. Ada yang kata dengan maksud qaryah tu kampung. Tu lagi kecil. Dekat situ adalah perbahasan ulama. Dan paling ringan sekali ada kata negeri. Maksudnya kalau negeri settle lah, mufti ada. Tak berdosa lah semua. Cuma perbahasan ulama. Tapi yang masyhurnya qaryah tu bukan kampung taman kita je. Sebab kalau katalah orang buat datang apa-apa yang tentang ketuhanan contohnya, sebab dia kena ada orang tahu fardu kifayah bab tauhid ni. Takkan nak suruh mufti jawab. Kalau besar negeri tu, nak suruh jawab semua. Maka sebab tu yang kata kecil lagi, yang kata daerah. Dia samalah macam musafir kan. Bila boleh jamak? Dia nak musafir lebih 2 marhalah. Bila dia bermula boleh jamak? Dekat mana? Dekat rumah tak boleh. Dah keluar kampung kan. Ada yang masyhur juga kata keluar daerah. Itu berapa saya silap 20-30 km keluar baru boleh. Ada kata gitu. Ada kata tak, keluar qaryah kampung lah kan. Samalah dari sudut tu. Dan ada juga yang kata fardu kifayah ni berbeza-beza lah maksud dia. Jadi fardu kifayah atas segala isi tiap-tiap negeri atau dusun. Ini yang masalah ni. Kalau negeri ni bahasa dulu, kita ambil negeri dulu dengan negeri sekarang, settle lah kita, mufti ada. Tapi adakah maksud negeri itu negeri dulu tu? Adakah maksud itu? Kalau maksud negeri itu macam mana? Maksud negeri. Satu lagi dusun. Kalau ambil bahasa dulu dusun letak sekarang, dusun buah apa? Busangking ke apa?
Jadi maknanya negeri ni dia ada maksud dulu tu, maksud negeri tu lain, bukan negeri macam sekarang. Dusun ni pun bukan dusun buah-buahan macam sekarang. Mesti ada maksud lain. Maka itu patutlah dia jadi kata tu. Oh, maksud negeri tu adalah daerah. Maksud dusun tu adalah kampung. Begitu arti sekali. Oh tak, maksud negeri tu negeri lah. Maksud dusun tu adalah daerah. Ada kata begitu. Sebab bahasa dulu bila terjemah bahasa sekarang. Jadi mesti ada dalam tiap-tiap negeri atau dusun dan dusun. Maka kalau kita tengok perbahasan ulama lah, kita bahas, ada kata kalau negeri itu dia ada qadi. Bila ada qadi kat situ, dikira negeri lah. Tapi kita qadi daerah kan? Daerah. Tengok, itu susah kita nak sebut mana macam mana. Mungkin negeri itu yang paling dekat sekali dengan kita sekarang, daerah lah, yang negeri tu. Daerah. Dusun tu maksud qaryah. Macam tu, qaryah. Kan? Masjid ini di bawah qaryah, masjid qaryah. Qaryah tu. Kadang-kadang dia dah qaryah lah kampung tu. Kadang-kadang 2-3 kampung satu qaryah. Kadang-kadang 3-4 taman satu qaryah. Jadi lebih pada qaryah. Ataupun qaryah ni ataupun orang Melayu panggil qaryah. Kan? Qaryah, K. Dia qaryah. Dia macam kampung, tapi bukan kampung, dia besar juga. Jadi itu dusun. Itu maksud dusun. Apa? Mukim besar. Berapa kampung satu mukim? Average lah. Banyak. 10. Yalah 10, 20. Macam banyak sangat. Lebih daripada satu. Boleh jadilah dusun tu mukim. Tapi bila kita tentukan yang itu, kita kena tentukan sekali, kita kena selarikan dengan masalah jamak qasar tu, masalah musafir. Dalam masalah ni kita kata daerah. Kalau kita katalah dalam masalah ni dusun negeri maksud daerah. Maka dalam jamak, kalau kita nak musafir nanti, kita bermula boleh jamak qasar, lepas keluar daerah juga. Jangan dalam jamak qasar keluar kampung aja. Tapi dalam masalah ni ambil daerah pula, jangan gitu. Jadi tu yang masalah tu, kita nak ambil apa sebenarnya. Kalau kita baca fatwa pun berbeza-beza. Dalam menentukan, dulu senang, pintu gerbang. Senang kan? Keluar pintu gerbang, itu tempat lain lah tu. Dulu kan ada pintu gerbang nak masuk ke kota tu. Keluar je pintu gerbang, itu kira lain dah. Itu kira bukan daerah, apa yang kita panggil. Kalau nak jamak qasar, luar tu dah boleh lah. Luar daripada pintu gerbang ataupun pintu kota dia tu. Yang orang masuk yang ada pengawal tu jaga kalau zaman dulu tu yang tu. Rumah di tepi tu je. 3-4 langkah dah keluar dah. Boleh jamak qasar tu, boleh kalau dia nak musafir lebih 2 marhalah. Habis yang duduk kat belakang tu, jauh dia kena menapak untuk keluar, pergi ke pintu gerbang. Pintu gerbang untuk keluar tu kan? Untuk keluar, baru boleh. Kawan ni duduk tiga. Janji yang penting, lalu pintu gerbang, maka dah masuk qaryah lain. Itu dulu. Kalau dulu juga sungai. Lalu sungai je, dah qaryah lain. Senang. Duduk tepi sungai, 3-4 dah qaryah lain lah. Kalau dia berniat nak musafir lebih 2 marhalah, langkah sungai dah boleh jamak qasar. Walaupun nampak rumah dia, boleh gitu lagi. Tapi orang yang duduk jauh daripada sungai tu, jauh lah pula dia nak mula boleh jamak. Nampak? Itu dulu senang je. Bukit, laut, sungai, kota. Kota tu maksud pintu kota, hutan. Senang je. Sekarang susah nak tentu. Jadi bila susah nak tentu, maka berlakulah khilaf. Ulama kata gitu, ulama kita. Tapi kita sebut mukim. Yang paling kecil kampung. Yang ada masjid tu ada sembahyang Jumaat, dia cover mana punya apa panggil? Qaryah lah kan? Mana punya qaryah dia cover. Yang nanti masjid nak sembahyang Jumaat tadi kena kira 40. Orang 40 tu ambil orang mana? Mestilah orang situ. Orang situ tu luar mana? Berapa kilometer? Itulah dia. Luar pada tu dah kita panggil qaryah lain. Itu yang paling kecil, yang paling masyhur lah. Wajib atas segala mereka itu. Tapi masalah juga zaman sekarang. Kalau kita ambil macam tu, satu masjid, patut ada qaryah. Qaryah yang di bawah jajahan masjid tu lah kita kata kan. Tak jauh, biasa 1-2 km je kot radius kan. 1 km je kot. Dah ada 1 km radius. Kalau kita ambil dengan maksud qaryah tadi, ada tak? Sebab sekejap masjid pula kan. Okey. Kalau ambil 1 km, kalau dalam masalah solat jemaah mungkin tak ada masalah lah kot. Kalau ada masalah fardu kifayah yang lain, memandikan jenazah, kena hantar jenazah tu pergi kampung sebelah, berdosa semua tu. Kan ada tempat-tempat gitu. Macam mana? Tak tahulah.
Dalam masalah ilmu, ada ilmu fiqh yang fardu kifayah, semua tak tahu ya ilmu fardu kifayah. Semua tahu fardu ain aja. Semua berdosa dalam kadar tu. Susah nak cari tu. Susah. Sebab itulah orang-orang alim ni, kalau ada duduk dalam kampung kita, orang dulu dia jaga. Dia jaga sungguh. Kalau orang alim keluar, dia Allah. Sebab apa? Silap-silap kita orang semua berdosa sebab dia. Tapi orang sekarang orang alim dia halau keluar. Ya, sibuk je duduk cakap, duduk jaga tepi kain orang. Jaga tepi kain anak BDC dah. Sibuk nak tegur orang tu, tegur orang ni. Tegur tu dakwah lah. Mestilah tu fardu kifayah. Akhir sekali dah halau keluar. Macam tu Sekarang. Kalau dia tak nak ada. Orang dulu tak. Orang dulu kalau ada dia jaga jangan keluar. Sebab dia yang melepaskan bab-bab fardu kifayah. Bukan bab solat jenazah saja, mandi jenazah, bukan tu aja, lebih pada tu. Bab ilmu. Ya, ada mesti orang tahu fardu kifayah bab tasawuf. Supaya datang ajaran-ajaran pelik-pelik nanti. Yang bab tasawuf ni, sembahyang dengan tasawuf lah, tembayang tak pakai niat lah ke apa ke, dia boleh lawan. Dia ni. Sebab dia ada fardu kifayah. Fardu ain kalau setakat belajar susah kan nak lawan kadang-kadang. Dia cuma lepas diri dia je. Tapi untuk dia berbahas menyelesaikan masalah tak boleh. Jadi tiba-tiba ada orang alim tu boleh selesai. Dia jaga sungguh-sungguh. Dulu. Sekarang tak gitu lah. Tak tahulah sekarang ni. Tak peduli pun ada lagi. Syak tak peduli. Tu sekarang. Sebab dia melepaskan fardu kifayah. Kalau kita nampak macam tu, kita rasa Allah. Kita akan rasa beruntung lah kalau dia ada situ. Macam satu taman ada masjid buat solat jemaah. Memanglah masjid buat solat jemaah kan. Siapa yang regular mari situ, orang yang tak mari, yang tak regular ataupun jarang bagi aku langsung tak mari, tak mari mana? Tak mari sembahyang jemaah. Bila dia tengok orang mari surau masjid yang istiqamah ni, dia akan respect dan dia akan jaga sungguh. Sebab engkau lah aku tak berdosa. Engkau tak pergi, aku berdosa. Tapi sekarang apa jadi? Tengok tu, tunjuk alim tu. Orang pergi sembahyang dia kata macam-macam. Tu geng masjid, dia bukan geng kita. Dia buat asing padahal sebab diorang ni lah datang solat jemaah lepas berdosa. Sepatut atas kepala dia berdosa sebab dia tak pergi solat jemaah. Dia solat kat rumah. Patutnya respect lah. Sepatutnya. Tapi tak. Siap cari balah lagi. Siap boleh buat cari balah lagi. Siap boleh lagi. Macam-macam Time mesyuarat bawa geng-geng mana yang tak pernah mari tiba-tiba mari nak ni. Sebab dia nak akhir sekali apa jadi? Itulah sekarang ni cerita-cerita ni berlaku di setiap tempat. Mana-mana tempat. Orang jaga orang alim. Dia buat musuh. Akhir zaman. Kawan tu dah dengan sebab kawan tu lah dia terangkat dosa fardu kifayah. Lepas tu dia buat musuh kawan tu. Bagus. Kalau kawan tu belah, dia berdosa. Sebab fardu kifayah tadi, dosa fardu kifayah. Okay. Jadi fardu kifayah dalam bab solat jemaah ni, selain daripada syarat pertama ada sebahagian yang buat sekurang-kurang 2 orang dekat kawasan tu solat jemaah, maka yang lain tak berdosa. Langsung tak ada orang buat qaryah itu, semua berdosa. Itu syarat pertama. Itu yang pertama. Yang kedua tak habis lagi. Wajib atas segala mereka itu, orang dalam qaryah tadi tu, penduduk qaryah tadi, mendirikan dia pada tempat yang menyata bagi segala manusia. Tu dia. Mendirikan dia solat jemaah tu, buat solat jemaah pada tempat yang menyata. Macam mana tu? Pada tempat yang menyata. Kalau kita buang tu, pada tempat yang nyata bagi segala manusia, yang zahir, yang mudah, yang nyata, supaya ternyata kefarduan tu. Maksud nyata ni semua orang tahu dan semua orang tengok, bukan menyorok-nyorok. Nyatalah, nyata, zahir. Jadi fardu kifayah untuk nak lepas kena zahir, kena orang semua nampak. Kalau katalah orang luar masuk, dia tahu, ni kampung orang Islam ni. Mana nak tengok kat mana? Antaranya lah, banyak lah. Antara tengok kepiah, tengok serban, tengok.
Antaranya tengok orang pergi semayang. Bila orang pergi semayang, ada orang pergi ya. Maknanya kampung ni ada orang Islam atau kampung orang Islam sebab pergi semayang, nampak perjalanan nak pergi semayang. Itu masuk menyata, nyata. Dan nampaklah kalau masjid nampak kubah. Kalau surau nampak nyata. Dia bukan macam bangunan, tapi tak nampak pun unsur tempat-tempat. Sebab apa? Takut tak boleh beritahu orang sangat. Takut apa-apa nanti. Masa itu tak nyata. Tak boleh. Dia kena nyata. Dan orang semua tahu kat situ buat solat jemaah. Bukan sorok-sorok, bukan main WhatsApp dalam grup aja. Tapi jangan cerita dengan orang tau. Atas sebab apa-apa sekalipun lah. Tak lepas. Tak lepas fardu kifayah. Dia mesti nyata. Ada azan. Nyatalah tu. Azan menandakan ada solat jemaah. Ada iqamah. Jelas. Ada keluar masuk orang pergi tu. Nyata. Jadi nyata Lagi apa lagi? Sekira-kira tempat yang tiada malu seorang daripada memasuki akan dia. Tiada malu. Malu tu maksud banyak. Antara malu tu malu lah, segan. Antara maksud malu lagi adalah segan. Segan tu malu lah. Malu ni maksud selain daripada malu, segan. Selain daripada tu, contohnya dia buat di terpencil, tepi hutan. Bukan dalam hutan, tepi hutan. Ataupun mungkin dalam hutan sikit. Orang malu nak pergi. Istilah panggil malu juga. Buat apa kat situ? Maka tak lepas fardu kifayah kalau buat kat situ. Macam tu lah, tu maksud. Ataupun terlalu jauh, tengah pulau yang tak ada orang duduk, dia buat apa ni? Solat jemaah di situ. Dan orang pun nak pergi, apa benda nak pergi, maka orang tak pergi, maka tak lepas walaupun ada di situ. Dia mesti sini bahasa sekarang senang diakses. Sekarang ni bahasa sekarang senang nak akses. Tak susah. Kena pakai kad. Susah. Tak nyata tu, menyusahkan nak kena tunggu guard buka. Kan ada tempat kan nak masuk, guard kena buka benda tu. Sebab guard jaga. Pelik juga. Kalau orang nak masuk, dia nak suruh isi borang lah, apalah situ. Nak ambil lesen lah apa. Tapi kalau nak pergi solat jemaah, dia buka gitu je. Jadi orang kalau nak buat apa-apa, buat berlakon macam nak pergi solat lah. Adalah tempat-tempat tu. Pelik. Masa saya pergi, nak pergi kenduri, nak pergi masuk, macam-macam nak suruh tulis tu, takat gambar lah, macam-macam. Dia suruh photostat, bukan photostat, tinggal lesen terus. Lepas tu tengok-tengok dalam tu ada surau. Bukan masjid, surau. Tiba-tiba mengajar di situ, dijemput di situ. Nak masuk tu, dia angkat je. Orang tu tengok-tengok orang datang masuk daripada orang luar ni masuk. Apa function dia? Apa function dia buat susah gitu lah. Kalau kata takut orang curi, ni orang nak pergi sembahyang tu pergi, dia tak check apa pun. Main masuk sebab orang nak sembahyang dia kena mudahkan. Tak tahu lah. Maka kalau lah susah macam tu, tak lepas lagi fardu kifayah. Walaupun memang ada pun, tapi nak masuk panjang cerita, nak tunggu buka gate. Panjang cerita, tak terlepas lagi fardu kifayah. Ataupun tidak mesra pengunjung, tak lepas. Apa dia? Tengok yang tak mesra pengunjung. Dia buat tu macam mana? Macam dekat rumah. Dia buat kat rumah. Sebab tempat tadi buat macam rumah teres ujung sekali contoh. Dan bentuknya rumah, memang semua rumah. Kalau orang tengok kat luar rumah, agak-agak berani orang nak masuk yang tak biasa. Macam, betul ke ni surau? Tak lepas. Gitu lah. Dia tak boleh ada pun. Nak masuk boleh masuk, nak keluar boleh keluar, baru lepas tempat tu. Nak semayang boleh datang semayang dengan tak ada orang ataupun sehingga kan ulama bahas macam tu. Kalau semua orang tua, orang muda nak masuk malu, tetap tak lepas juga. Sampai macam tu sekali. Tak lepas fardu kifayah. Semua semayang itu semua tua-tua, umur 70, 80. Tak ada pun yang muda-muda. Dia muda nak masuk tak? Dia tengok, dia keluar balik. Tak lepas fardu kifayah. Ataupun semua muda-muda, tua, malu nak masuk dan sebagainya. Begitulah. Jadi dia kena boleh masuk tu dengan tak ada masalah, masuk itu aja. Tak ada orang tengok pelik. Tak ada tadi masuk sana. Itu baru lepas.
untuk solat jemaah lah, baru lepas. Baru terangkat fardu kifayah. Ada orang buat tempat sembahyang dekat hotel. Ada surau kat hotel bawah tu. Tempat kawasan tu tak ada tempat. Tapi agak besar lah kawasan. Pakat-pakat pergi ke hotel tu bawah tu. Agak-agak semua orang yang nak masuk hotel tu. Tak berani. Ada orang masuk hotel kena bayar kot. Ada orang dia mana tak pernah tidur hotel. Nak masuk kat hotel tu dekat jaga tu pun dah risau dah. Dah kena angin, kena aircon hotel tu dah takut dah. Padahal masuk kot tu, keluar kat belakang sikit, ada kat belakang tu je. Lalu je. Pun dah tak berani dah. Dekat apa hotel dekat tu? Swiss Garden tu. Swiss Garden kan? Ada orang yang duduk situ. Dia pergi duduk situ, jumpa dia. Kata rupa-rupanya kat belah sana ada pantai yang macam Swiss Garden jagalah sikit sebab macam tepi sana dia. Jadi kalau kita nak pergi sana, kita boleh masuk Swiss Garden, keluar kat sana. Boleh lah, cantik lah sikit. Dan ni biasa pantai biasa kita tengok. Dah, ini yang jarang-jarang tengok sikit. Tapi pantai tu juga. Cuma mungkin dia jaga sikit sebab belakang dia kan. Apa ya? Saya nak masuk tu, nak masuk nak tembus ke sana je pun. Rasa macam tak berat. Bukan tak berani, rasa macam semacam nanti kan masuk, termasuk dapur dia pula. Sudah. Sebab nak masuk kat ni tembus kat sini. Masuk kat pintu, tembus kat pantai belah sana. Bukan pantai dia seorang pun, bukan. Saya terfikir jikalah ada surau dekat situ, tak lepas fardu kifayah walaupun ada solat jemaah. Kita nak masuk, risau. Takut-takut masuk, ni nak duduk sini ke? Ni awak ni penghuni sini. Dah macam-macam kita duk fikir. Padahal nak pergi pantai, awam pun. Awam je pun, cuma nak lalu tempat dia. Kalau katalah surau ada kat tepi tu, tak lepas. Dia maksudnya fardu kifayah ni dibuat berjemaah di satu tempat yang orang miskin nak datang, tak malu pun dekat orang kaya. Kalau kata semua orang kaya, ada satu tempat kat sini juga saya pergi, tak jauh lah dari sini. Tempat orang kaya dekat istana sana tu. Oi, nak masuk, tak lepas. Tak lepas. Tak lepas. Orang miskin nak masuk dengan senang hati, tak ada terasa apa. Orang kaya nak masuk, tak ada rasa apa. Orang luar yang mana-mana datang nak masuk, tak ada masalah. Orang tempatan nak masuk, tak ada masalah. Semua tak ada masalah. Untuk buat solat jemaah baru lepas fardu kifayah. Dia bukan sekadar sebahagian dah buat, yang lain lepas. Tidak. Kalau macam tu, kalau sekadar solat jemaah lepas, solat jemaah kat rumah lah dengan anak isteri. Lepas. Bukan buat satu solat jemaah. Ada berapa sini? 300 solat jemaah berlaku dalam satu masa. Hebatnya kampung kami. Macam sampai 300 sembahyang kat rumah masing-masing, jemaah dengan anak bini. Lepas? Tak lepas. Sebab apa tak lepas? Tak ada benda tadi tu. Ada tak nampak orang berjalan untuk pergi? Syiar tu ada? Tak ada. Tak nampak. Ada tak azan? Memang tak azan lah. Dalam rumah azan kat rumah pun seorang je dengar. Orang lain boleh masuk rumah dia? Tak boleh. Macam tu lah. Tak lepas. Okay. Dia kena nak masuk, tak ada masalah. Dan bermula yang sunat padanya, yang tadi fardu kifayah, ni sunat pula. Tadi fardu kifayah, fardu, ni sunat. Sunat solat jemaah ni, bahawa sembahyang tiap-tiap seorang di dalam berjemaah. Maksudnya 2 orang lah. Bila sebut berjemaah tu kena 2. Jadi janji 2 orang je dah dapat sunat jemaah. Di mana-mana? Di mana-mana saja. Untuk dapat sunat jemaah. Bukan untuk angkat kefarduan fardu kifayah. Bukan. Fardu kifayah yang tadi ketat syarat dia tadi. Ketat. Itu terangkat kefarduan fardu kifayah. Ini untuk dapat sunat. Kan solat jemaah kan? Kan sunat solat jemaah. Kalau wajib solat jemaah, yang duduk rumah semua berdosa sembahyang kat rumah kan? Kan sunat. Jadi untuk dapat sunat solat jemaah tadi, janji sembahyang 2 orang dengan siapa-siapa sekalipun. Dan jikalau dengan ahli rumahnya sekalipun, dengan isteri sekalipun, dapat dah solat jemaah. Dapat. Dan wajib atas tiap-tiap yang mengikut imam itu bahawa ia berniat berjemaah dengan imam. Orang yang makmum tadi, makmum lah kita panggil, yang nak ikut imam, dia mesti niat lah nak ikut imam. Logik lah. Dia nak ikut imam, dia nak berjemaah, dia nak duduk belakang imam. Maka masa takbir tadi, masa takbir dia kena niat lah ikut imam.
Macam mana dia niat tak ikut imam sedangkan dia nak ikut imam? Itu apa tu? Jadi bila dia nak jadi makmum, nak ikut imam, maka dia kena niatlah nak ikut imam. Atau niat dia kena niatlah berjemaah dengan imam, ataupun niat nak ikut imam. Mana-mana boleh lah, samalah tu, niat berjemaah dengan imam ataupun niat nak ikut imam, samalah. Makmuman samalah. Selagi belum rukuk ya. Selagi belum rukuk. Ya ni kembali kepada makmum, bukan imam, makmum. Selagi belum makmum itu rukuk. Imam dah rukuk lah maknanya. Bila imam rukuk, makmum nak rukuk. Sebelum makmum tadi rukuk, dia wajib niat makmum. Menarik kan ni? Niat mengikut imam adalah sebelum makmum tadi rukuk. Setelah imam rukuk, makmum nak ikut ni rukuk. Sebelum makmum rukuk tu, makmum wajib niat imam. Itu maksimum, last, waktu terakhir. Waktu paling awal yang boleh niat takbiratul ihram. Allah, kat situ dah boleh niat makmum. Kalau nak niat. Kalau nak niat kat sini, Allahu Akbar, makmum boleh juga. Habis masa takbir tadi niat apa? Niat aku sembahyang fardu maghrib tu jelah. Pasal ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu subuh, itu aja. Makmum tak nak niat lagi. Bila nak niat makmum, Allahu Akbar, makmum boleh. Boleh. Sebab makmum, niat makmum boleh dalam takbir sehingga kepada makmum tadi nak rukuk. Belum rukuk lagi baru nak rukuk. Itu maksimum dia. Boleh tak lepas amin? Lepas amin, makmum boleh? Boleh tak? Imam tengah baca walam yakul lahu kufuwan ahad, makmum tadi, makmum kat situ lambat makmum dia. Boleh? Boleh. Boleh tak imam dah rukuk, makmum nak rukuk ni, makmum rukuk? Boleh. Semua boleh. Jadi niat makmum bagi solat berjemaah bermula dalam takbir sampai makmum tadi nak rukuk. Jangan rukuk, kalau rukuk batal. Niat dulu makmum baru rukuk. Okey. Itu dari sudut kebolehan, keharusan. Tapi dari sudut nak dapat pahala 27 lain. Yang tadi untuk sah sembahyang je, untuk harus buat, boleh buat aja. Untuk dapat pahala 27 mesti niat makmum dalam takbir. Niat luar takbir, maksud selepas takbir tak dapat 27. Jadi macam sia-sia pula, kena niat dalam takbir. Niat takbir. Itu untuk dapat 27. Bukan untuk sah berjemaah, untuk sah berjemaah sebelum makmum rukuk. Tapi kalau sah berjemaah tak dapat 27 buat apa? Tahu tak apa. Cuma hukum lah gitu. Okey. Ini sembahyang apa ni? Sembahyang Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Habis sembahyang Jumaat beza. Mari kita tengok. Melainkan sebelum tu. Itu bagi makmum, imam pula tu dah. Niat imam. Imam. Adakah dalam takbir juga? Tak. Beza dengan makmum. Niat imam bermula daripada takbir, dalam takbir Allah tu boleh niat imam sampai ke sebelum salam boleh niat imam. Mana-mana? Oh, panjang lah. Makmum daripada takbiratul ihram sebelum sampai rukuk sahaja, pendek aja. Niat imam boleh niat bermula daripada takbir, dalam takbir Allah boleh juga sampai fil alamin innaka hamidum majid. Imaman assalamualaikum warahmatullahi boleh. Tu dari sudut boleh, kebolehan, keharusan, tak ada masalah. Okay? Ataupun boleh tak niat imam langsung, boleh sampai ke salam boleh. Boleh dengan maksud sah sembahyang, pahala dapat. Tak dapat tak niat imam. Okey, tak dapatlah tak niat imam sampai ke salam. Habis kalau imam tu niat rakaat ketiga baru dia niat. Lepas tahiyat awal dia naik rakaat ketiga, imaman. Lama. Tinggal lagi 2 rakaat lagi lah, rakaat ketiga dan rakaat keempat. Maka dapatlah pahala imam rakaat ketiga dan rakaat keempat. Rakaat pertama dan kedua tak dapat pahala. Gitu je. Maknanya imam tak ada masalah. Tapi makmum, dia tak niat makmuman, dia rukuk aja batal. Batal lah. Tak payah tunggu salam, rukuk aja batal lah. Tak, beza tu. Perbezaan makmum dengan imam dari sudut niat imaman. Bukan niat saja aku sembahyang fardu maghrib, yang tu tak boleh. Tu kena niat dalam takbir imam ke makmum. Yang niat imaman ataupun makmuman tadi, tu beza dia. Jadi kalau bagi soalan, apakah perbezaan niat imaman dan makmuman? Apakah perbezaan? Berikan perbezaan hukum niat imaman dan makmuman. Pertama,
10 markah. Kedua, 10 markah lagi. Boleh jawab? Niat imaman perbezaannya begitu. Imam diharuskan untuk berniat imam daripada takbiratul ihram dalam takbir sehingga ke imam salam. Malah tak niat imam langsung pun boleh. Sedangkan makmum hanya daripada takbir dalam takbir sehingga ke rukuk sahaja. Jika tidak, makmum tadi batal. Imam pula dia niat imaman, bermula dia niat imaman walaupun rakaat mana sekalipun, bermulalah dapat pahala. Bakinya dapat pahala. Bakinya selepas niat imam. Makmum tidak. Makmum tidak. Jika niat luar daripada takbir aja, walaupun masih lagi sah, tak dapat pahala jemaah dah. Gitu. Tu beza. Itu sembahyang apa ni? Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh. Termasuklah sembahyang raya sama. Habis sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat beza. Mari kita tengok sini sembahyang Jumaat. Melainkan pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat tak boleh buat macam tadi. Niat makmuman imaman tadi tak boleh, tak guna, tak pakai kaedah tu. Solat Jumaat je. Maka iaitu wajib solat Jumaat ni atas tiap-tiap sembahyang, atas tiap-tiap seorang berniat berjemaah di dalam takbiratul ihram. Imam kena niat sahaja aku sembahyang fardu Jumaat, itu mesti lah. Imaman boleh tak nak pakai kaedah tadi? Tak boleh. Batal terus imam. Kalau sahaja aku solat fardu Jumaat, Allahu Akbar, batal. Tak sempat nak sah dah batal lah. Sebab imam mesti niat imam dalam takbir pada solat Jumaat sahajalah. Makmum boleh tak sampai rukuk? Sama juga. Makmum mesti niat makmum dalam takbir. Jika niat luar, terus tak sah. Nampak beza dengan solat yang 5 tadi? Okay. Dan wajib pula atas segala mereka itu bahawa mengetahui mereka itu akan segala pekerjaan imamnya. Itu syarat jadi makmum. Syarat jadi makmum mesti dia tahu imam buat apa. Sama ada tahu dengan cara tengok atau dengar. Yalah mesti tahulah imam buat apa. Aku jadi makmum ni ikut imam. Imam tengah buat apa sekarang? Entah, rukuk. Mana tak dengar. Nampak? Tak nampak. Macam mana nak jadi? Dia mesti tahu pergerakan imam. Sama ada dia tahu pergerakan imam dengan 3 cara. Dia boleh tahu 3 cara, bukan 2, 3. Yang pertama dia dengar Allahu Akbar. Dapat tahu juga walaupun tak nampak. Boleh lah. Settle satu. Yang kedua dia tak dengar tapi dapat tengok. Boleh juga. Dia dapat tengok imam rukuk, i'tidal. Maka boleh lah 2. Yang ketiga, dia tak tengok imam, tapi dia tengok orang, yang mana orang tu tengok imam. Dia panggil apa? Perantara lah kan. Perantara lah. Maknanya kalaulah saf ada 300, dia duduk saf yang ke 300, dia tak dengar imam dan tak nampak imam, contohnya, mana dia tahu imam rukuk? Orang depan dia. Gitu lah. Maknanya dia kena tahu pergerakan imam lah. Logik lah. Nak jadi makmum mesti nak tahu imam buat apa. Kalau tak tahu imam buat apa, ikut macam mana? Memang logik lah tu. Dan wajib bahawa mengikut mereka itu padanya. Wajib ikut imam lah. Dan niat makmum, jangan niat makmum tapi tak ikut imam. Maksud kena ikut imam apa imam buat. Dan wajib bahawa berhimpun segala mereka itu sertanya pada tempat yang satu. Syarat imam dengan makmum mesti duduk satu tempat. Dia tak boleh imam duduk tempat lain, makmum duduk tempat lain. Maka terjawablah, boleh tak sembahyang dengan imam masjid negara live. Kita duduk Kuantan, imam masjid negara ada dalam TV 1. Kita pun sembahyang kat rumah kita. Allahu Akbar, ikut imam masjid negara live live langsung. Tak ada delay, langsung live. Tak boleh lah sebab bukan satu tempat. Soalannya nak kira satu tempat macam mana? Sebab di Mekah ada orang tanya itu. Dia kata, ustaz pergi baru sekali. Macam-macam cerita dia. Saya pergi 7 kali. Taklah banyak cerita sangat. Memang pun korang pergi buat apa? Kita perhati satu-satu. Berlambak ni persoalan dalam kepala macam-macam ada. Berpuluh tahun orang duk cerita. Bertimbun-timbun. Pergi kasih settle lah semua. Jalan, pergi situ, pergi sini, pergi situ. Korang pergi buat apa? Pergi melontar je lah kat clock tower tu, tingkat 3. Tahu melontar? Melontar duit Rial. Beli melontar lah tu. Kalau pergi umrah, orang melontar kat haji, dia melontar kat umrah.
Dia lontar. Memanglah tak jumpa. Lepas tu sibuk nak makan unta. Nak tengok susu unta. Nak tengok ajwa. Ajwa kat Shopee boleh belilah. Duk sibuk lah. Saya tak. Sebab apa? Memang dengan cerita ada orang semayang kat tepi jalan ni je. Tepi hotel. Keluar hotel dah semayang kat situ. Sebab lebih-lebih bulan Ramadan lah ataupun time-time ramai. Tekan time tak ramai pun orang semayang kat luar tu. Malah sampai-sampai saya sampai masuk-masuk dah ada orang semayang kat tepi hotel. Tengok tu Masjid Haram. Kenapa boleh? Ada lagi yang menarik. Ada yang semayang dekat Clock Tower tu. Apa ni? Sofa yang mahal tu lah. Yang geng-geng next level punya lah. Yang belah-belah 20 ribu, 30 ribu tu. Tu kan ada kat atas tu, ada surau ke ada apa. Memang nampak ke Kaabah. Diorang semua semayang itu ikut. Boleh tak? Kena tahulah. Ni baru tahu. Tak kisah ke Mekah tak Mekah. Pak Arab buat. Pak Arab pun joget dah sekarang. Pak Arab pun tak tahu Pak Arab lagi sakan sekarang ni. Lain macam Pak Arab. Saya jumpa Mina Arab. Dulu Mina Arab tak jumpa, semua tutup. Tutup pakai purdah. Tutup lagi. Ada jarang-jarang. Dulu Mina Arab. Sekarang tak. Dekat airport keluar ya. Warna color keluar. Kuku ada cat. Dulu kereta tak boleh bawa. Jadi tak boleh ikut Pak Arab. Pak Arab bukan ikutan kita. Bukan. Asal Pak Arab buat je semua betul. Tak. Memang Pak Arab ramai semayang kat atas tu. Sebab dia kata nampak Kaabah direct. Syarat untuk berjemaah di satu tempat tu, satu tempat. Di tempat yang satu. Saya pergi naik eskalator. Naik. Tingkat berapa dah? Naik sebab ada orang hantar TikTok kat saya. Dia hantar, ustaz kena pergi tempat ni. Sebab nampak tempat tu memang memang kita panggil surau lah kot kan. Tak tahulah surau ke masjid. Mazhab mereka lain sikit. Masjid dekat-dekat pun boleh kan. Naik betul tengok ni, betul-betul nampak. Tu kan. Dia dekat dalam hotel. Saya tak sebut tak kerti tahulah. Masuk kat belakang WC3 apa? Toilet WC3 tu. Naik betul ada eskalator. Tak tahu ingat lupa. Naik 2-3 eskalator naik. Lepas tu naik betul banyak macam-macam. Ada kedai-kedai makan naik. Betul masuk ada tengok tempat macam surau lah kita kata. Masuk Allah besar. Sedap lah duduk dalam tu. Tak ramai orang. Kat bawah ramai orang. Tak ada orang semayang. Dia ikut sebab nampak Kaabah. Itu satu cerita. Yang cerita kedua, dia dah keluar dah azan. Dia terus duduk depan tepi hotel tu, sejadah. Seorang buat, habis semua ikut. Kan? Biasa tengok tepi-tepi jalan, bukan tepi jalan. Yang kita tak petikai yang daripada dalam sampai penuh, sampai terkeluar, itu tak ada masalah. Itu cerita lah. Itu kita tak petikai yang tu. Kita cerita yang entah mana-mana tiba. Sedangkan syarat untuk berjemaah pada tempat yang satu. Masalahnya itu tempat yang satu ke? Adakah dikira tempat? Jadi apa maksud tempat yang satu? Kena tahu lah tempat. Duduk satu tempat. Tempat yang satu ni maksudnya ada 4 keadaan. Tapi saya cukup ringkas lah. Kalau nak panjang kita masuk ke kitab lain. Ada 4 keadaan. Yang pertama, imam dalam masjid, makmum luar masjid. Kan? Pertama, imam dalam masjid, makmum dalam masjid. Itu nama satu tempat. Yang kedua, imam bukan dalam masjid. Bila sebut bukan, selain pada masjid lah. Apa-apalah. Bangunan ke apa. Jangan cerita lah. Bila bukan masjid, selain pada masjid lah. Imam duduk dalam bukan masjid, makmum pun dalam bukan masjid. Sama-sama dengan imam. Dua. Yang ketiga, imam duduk luar masjid. Pelik pula, imam duduk dalam masjid. Memang ada hukum, imam duduk luar masjid, makmum duduk dalam masjid. Imam kena halau ke luar. Yang keempat, imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid. Ini biasa. Ini biasa. 4 keadaan. Yang ni panjang, kena tengok kitab tebal lah. Kalau tidak, panjang cerita ni. Mau setengah jam, 40 minit. Jadi dalam setiap keadaan, sama ada imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam masjid sama-sama, hukum dia lain. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk luar masjid, hukum dia cara lain. Imam duduk luar masjid, makmum duduk dalam masjid, pelik sikit, hukum dia lain. Imam duduk bukan dalam bukan masjid, makmum pun sama dalam bukan masjid juga, hukum lain. Hukum beza. Jadi satu tempat ni mesti jika bukan masjid, ni secara ringkas je ni. Jika bukan masjid, imam dan makmum duduk di bukan masjid,
Maka makmum tadi mesti boleh pergi kepada imam dalam keadaan makmum tadi boleh pergi kepada imam tanpa ada halangan dan tanpa berpusing, tanpa berpaling. Tu dia syarat dia. Contohnya imam sembahyang sini, makmum sembahyang kat luar, tak sah. Tak sah. Ni cerita ni tempat ni, cerita sini. Tak sah. Sebab macam mana makmum tu nak pergi ke imam? Tanpa berpusing, tanpa berpaling, tanpa berundur. Dia hanya boleh pergi depan, kiri kanan aja. Macam mana? Dia lah pintu, buka lah. Tak nak buka. Kalau buka siap-siap. Kalau buka siap-siap, baru sah. Dia tak boleh kira pergi ke depan kemudian buka pintu. Mana boleh gitu. Kalau boleh gitu, dinding pun pergi ke depan, ambil tukul, pecahkan dinding. Tak payah cerita lah kalau buat kerja gitu. Sekarang macam mana makmum kat luar tu nak pergi kat imam? Tak boleh. Oh, ada pintu belakang terbuka. Maka macam mana nak pergi pintu belakang? Nak masuk pergi kat imam. Dia mesti berundur. Maka tak boleh, tak kira, tak sah. Yang dia boleh pergi depan, kiri, kanan aja, tanpa ada halangan. Walaupun halangan tu boleh buka sekalipun. Kalau buka, selesai. Buka aja. Bila buka aja, boleh tak makmum tadi nak pergi? Boleh. Dia boleh ke sana apa? Ke kiri kan? Dia boleh ke kiri sampai situ terus pergi ke imam. Bukan suruh pergi tengah sembahyang. Cuma anggaran nanti kan, asal pula sembahyang nak kena pergi ke imam? Apa hal? Nak ganti imam ke apa? Bukan nak tahu sembahyang dia sah ke tidak. Anggaran dalam kepala, boleh tak dia pergi ke imam tanpa ada halangan dan tanpa berpaling? Jika boleh, baru sah. Jika tak boleh, tak sah. Soalan, yang semayang dekat atas tu, yang nampak Kaabah tu, macam mana nak pergi kat imam? Terjun. Terjun tak boleh. Gantung tali turun, tak boleh. Mana boleh pergi? Kena berundur keluar, turun eskalator. Tak boleh. Tak boleh, maka tidak sah. Tak apalah, sangka baik. Mungkin ada mazhab lain. Ada ke mazhab lain? Tak tahu. Kena kaji ya. Mazhab Syafi'i pun tak habis ngaji. Cerita mana? Mungkin mazhab Hanafi ke boleh ke apa, saya tak tahulah. Tak sempat nak kaji ya. Tapi masalahnya ada je. Nampak macam orang Ipoh, macam orang Perak. Itu macam orang Kedah. Duk hang. Takkan mazhab Hanafi juga kot. Sangka baik jugalah. Tengok ni tadi nampak macam cakap Kelantan. Ini macam cakap Johor. Katalah kalau orang Melayu lah. Kalau betul Pak Arab tu mazhab lain dan ianya ada, selesai, tak apa. Tak tahulah tu mazhab lain. Cerita ni mazhab Syafi'i. Dan wajib bahawa jangan habis yang semayang kat tepi hotel tu sama. Pertama ada satu lagi syarat. Lupa satu syarat lagi. Syarat lagi, jauh di antara makmum terakhir dengan dia tak boleh lebih 300 hasta. Tidak lebih 100 hasta. 100 ke 300 hasta? Lupa. Semalam makan kepala ikan patin. Allah, sedap. Pais. Mula-mula kita makan yang tepi tu dulu, lemak tu dulu. Lepas tu tengok kepala dia lembut, molek pais. Kena lagi. Lepas tu tengok dia punya kepala tu, kita patah dua tajam-tajam tu, dalam tu yang boleh buat lupa ni 100 ke 300, siapa tahu? 300. Betul lah. Yang tadi cakap apa betul lah? Saja nak uji. 300. Lupa lah. 300 tu. Oh ya. Saya nak sebut 300 hasta atau bersamaan dengan 100 meter. Tu yang terlupa, bertukar 300 dengan 100 tadi. Kalau ikut 300 hasta dengan 100 meter tu lebih kurang. Hasta ni 1, 300. Jadi kalau yang semayang kat hotel tu, makmum yang terakhir, walaupun dia dengar, tapi makmum yang terakhir dengan dia berapa jauh? Cuba kira, ada tak 300? Lebih. Yang semayang ni lah, yang semayang dekat hotel, dia kata boleh dengar. Ramai semayang kat tepi-tepi tu. Okey, macam ni orang luar. Luar mana? Luar ada dua. Luar gate, luar pintu. Masjid, dia hukum lain. Dalam masjid, dia tak ada syarat mesti boleh pergi kepada imam. Tanpa berpaling tu tak ada syarat. Kalau masjid paling luas dalam masalah jemaah, paling luas. Ada pintu, pintu tu kunci, tak ada masalah, boleh sembahyang kat luar. Walaupun pintu kunci,
Dia tak ada syarat tadi. Janji ianya masjid, sembahyanglah ke atas bumbung, bawah, dalam tanah sekalipun, tak ada masalah. Luar, belakang, ke depan, dia tak ada masalah. Sebab masjid luas dari sudut hukum jemaah tadi tu. Tapi dia sempit dari sudut benda yang tak boleh buat, benda yang boleh dan tak boleh buat. Banyak 21 perkara yang tak boleh buat dalam masjid. Ada sempit kat situ pula. 21 perkara. Kita tak pernah ngaji 21, itu yang buat macam-macam dalam masjid. Tak boleh jual beli. Tak boleh jual beli. Promosi boleh, promosi. Iklan tak boleh. Tak boleh angkat suara, tak boleh macam-macam. Banyak cerita. Jadi dalam masalah tadi, dalam masjid sempit. Dalam masalah benda yang tak boleh buat tadi. Ada najis, wajib cuci segera. Bukan tunggu tak syak. Siapa tengok tak cuci berdosa. Nampak tak cicak kat dinding. Itu masjid. Dia hukum 21 ketat sangat. Sangat ketat. Sangat ketat. Tapi dalam masalah jemaah sangat longgar. Dia dah boleh kat luar. Boleh. Janji dalam masjid. Tapi kalau je luar je masjid, masuk luar tangga tempat letak, tangga tempat parking, maka dia ikut balik syarat. Syarat dia itu mesti boleh pergi kepada imam. Dia mesti pergi kepada imam dalam keadaan tak perlu tak berundur tadi tu. Yang duduk luar. Yang tadi lah. Itu yang masa berlaku kat PKP tu. Adalah dekat IM. Kan bila dia datang, dia pergi IM berapa? IM banyak, tapi dia rahsiakanlah yang berapa belah. Belah dah sebut belah. Makin kecil kemungkinan tu. Dia marah HJK stand dia kan. Biasalah orang. Apa orang nak semayang tak bagi? Tak boleh mari, mu tak mari. Tak boleh sembang. Yang nak sembang tu mana sekarang? Orang hilang tu dia. Orang hilang. Yang duk sembang kata kenapa masjid tutup tu. Mana? Tak kisahlah, biasa tu. Netizen. Okey. Dia marah. Akhir sekali semayang kat luar, semayang Jumaat kat luar. Sebab akan ada kuota-kuota gitu kan. Semua tak sah. Sebab tutup gate. Kalau AJK yang dia ni sikit, memanglah peraturan, tapi dia pandai sikit. Masa qomat aja, masa qomat takbir je, tu pergi buka mana-mana pintu yang depan. Supaya yang semayang kat luar tu semua sah. Sebab dia langgar peraturan tu bab lain. Tapi kalau AJK yang buat kau tak peduli aku, kau tak peduli, dia tutup semua gate tu. Memang dia kunci kan? Dia kunci. Patutnya masa semayang takbir tu buka. Masa tu orang tak mari masuk dah takbir. Bila buka, maka yang kat luar tadi takbir semua sah. Sebab dia boleh pergi kepada imam. Dia boleh masuk, boleh pergi kepada imam. Sebab dia duduk luar. Yang tutup gate, yang semayang kat luar semua tidak sah. Tapi kena buka pintu depan, jangan buka pintu belakang. Sama juga, buka pintu belakang, nak pergi kepada imam kena pusing belakang. Maka tak sah juga yang semayang kat luar. Tapi ada je semayang. Mungkin sangka baiklah Bangladesh. Masak Nabi. Tak tahu lah Bangladesh ke apa. 300 hasta di antara jarak di antara makmum terakhir kejap, ataupun dinding masjid. Kalau masjid, dinding masjid 300 hasta. Kalau bersambung 8 km pun tak apa. Bersambung. Ni cerita tak bersambung. Kalau bersambung tak ada masalah. Bersambung, orang yang semayang kat padang tu lebih 300 hasta. Yang kalau tak bersambung, sebab apa saya cerita ni? Yang semayang kat hotel tu, yang semayang kat tepi, dia turun hotel, bagus juga turun hotel. Keluar pintu hotel terus semayang kat tepi. Katakan tak biasa tengok. Keluar ni, apa saya kau semayang ramai kat sini? No, Masjid Haram. Sebab dia kata dengar. Jauh lebih 300 hasta. Tu satu cerita. Lebih 300 hasta. Maka tak boleh lah semayang kat situ. Itu semayang jemaah lain. Ini cerita jemaah. Imam Masjid Haram tu imam dia. Kalau dia semayang tepi hotel tu ada imam dia. Baik semayang dalam hotel. Boleh lah, itu boleh. Kita cerita ni bukan yang tu. Imam dia dalam tu, dalam Masjid Haram tu. Makmum dia dekat hotel ni, bawah hotel. Hotel apa? Ajiat ni. Yang dekat ajiat tepi ni. Yang dekat aiskrim viral tu lah. Yang 10 rial tu. Allah, teringat aiskrim lele Leo. Pergi makan aiskrim, balik makan aiskrim. Pergi makan aiskrim, balik makan aiskrim. Allah, hai. Lain macam aiskrim ni, kena aiskrim mangga. Allah, ya Allah. Tak ada juga kat Malaysia. Kalau ada kita cari dah. Aduh, last kali niat rindu nak pergi lah makan aiskrim.
Itulah orang sekarang pergi sana tak berapa teringin Kaabah sangat dah. Dia teringin dekat clock tower tu, Safwah tu lagi teringin. Tak apa teringin dah tengok Kaabah ni. Ada lah teringin, tapi banyak duduk sana. Tu bertanya tak sebahagian orang lah. Dia akan lebih banyak tengok benda lain daripada tengok Kaabah. Tengok benda lain. Tengok baju. Tengok macam-macam benda lain. Tapi Kaabah tak apa tengok sangat. Tu lah sekarang. Tengok main kat clock tower tu. Dan wajib kau apa dah? Uish, macam mana nak habis kan ni? Dan wajib bahawa jangan terdahulu ia atas imam pada perdirian. Perdirian tu berdiri. Perdirian tu berdiri. Dan kedudukan berdiri tadi. Jangan dia depan pada imam. Makmum jangan depan pada imam. Berdiri tu jangan depan pada imam. Imam sini, makmum sini. Habis. Batal. Nak tengok apa? Tengok tumit. Imam, makmum sama tumit. Tumit sama. Makruh. Tapi sah. Imam dengan makmum sama tumit. Yang sunatnya kalau seorang sama seorang, makmum bawah sikit, imam atas sikit je. Kalau tapak kaki macam ni, jadilah. Macam ni pun boleh. Cuma yang minimumnya macam ni jadilah. Kalau macam ni makruh. Tapi sah. Sama, sah. Kalau orang perempuan, tak makruh. Sama, imam dengan makmum. Ni tapak kaki, ni tumit, tapak kaki dua orang ni. Dua orang berbeza. Kalau perempuan macam ni, imam perempuan, makmum perempuan, tak makruh. Harus. Kalau lelaki macam ni makruh. Habis lelaki macam ni, bawah sikit. Bagi dua orang lah, bawah sikit. Kalau makmum tu bawah lah, yang macam biasa kita buat. Bukan nak tengok jari, bukan. Tengok lutut. Bukan lutut. Tengok tumit, tengok lutut pula. Tengok tumit. Okay? Tengok tumit. Kalau tumit dia ke belakang, tapi jari dia tekan depan. Sebab apa? Sebab imam tu umur 8 tahun. Anak dia tahfiz. Bapak tahpus. Jadi bila macam tu, sembahyang berdua. Jadi besar mana sangat tapak kaki budak, tumit dia. Jadi bapaknya letak tumit bawah dah. Bawah dah cantik dah. Tapi bila anak dia macam ni je, bapa dah terlebih, tak ada masalah. Bukan dia tengok jari atas, tengok tumit. Okay? Antara imam dengan saf pertama berapa jarak? Tiga hasta. Dia antara imam dengan saf pertama tengok tumit juga, 3 hasta. Ada khilaf ulama. Sebagai ulama kata bukan tengok tumit, tengok jari depan. Jadi beza pun sedingkat je lah, lebih kurang. Muktamad tengok tumit, ukur tumit makmum, tumit imam. Jangan lebih 3 hasta. Jika lebih 3 hasta, makruh dengan maksud tak dapat pahala soft. Sebahagian ulama kata pahala jemaah pun tak dapat, tapi sah. Sebahagian ulama yang ringan sikit dia kata pahala jemaah dapat, pahala soft tak dapat. Putus soft. Lebih 3 hasta. Nak ambil daripada mana? Tumit makmum, tumit imam, 3 hasta. Jangan lebih. Setengah ulama kata bukan, jari ni. Jadi makna atas sikit lah. Tapi beza sikit sangat je, sedingkat je. Kalau kaki apa tu? Oh, kalau kaki tahu berapa kaki? Ni dekat-dekat 3 ni. Ni 2,5 ke? 2 ni. Tak sampai 3. Daripada line belakang tapak kaki tu sehingga ke line tapak kaki depan ni. Tak sampai 3 hasta. Tak sampai. Sikit lagi, tapi tak sampai. Jadi berapa kaki tu? 1, 2, 4, 5 kot. Start belakang lah, tak dapat tumit kat belakang. Start situ, ukur sampai line belakang. Line tu. Berapa tu? Oh, tu sekaki. Sekaki 2 ke 5. 5 tak sampai 3 hasta. Maknanya mungkin 6 lah. 6 hasta ke atas, maka putus. 6 hasta pula. 6 kaki ke atas, putus. Itu pun anggarannya.
Sebab 5 tak sampai 3, kita letak je lah 6. 6 kaki. Dia barisan depannya kan? Tak. Semua barisan. Semua. Makmum soh pertama dengan imam jangan lebih 3. Makmum soh pertama dengan makmum soh kedua jangan lebih 3. Begitu. Lebih je 3, putus. Putus yang belakang. Yang depan tak ada masalah. Yang belakang semua putus. Bila putus, 2 pendapat. Yang keras sikit 27 tak dapat. Satu je. Yang tak berapa nak keras, tolak markah, pahala soft tak ada. Tapi jemaah dapat. Cuma kurang lah. Tak tahulah berapa. Istilahnya gitu lah, kurang. Kalau seorang dengan seorang, yang tadi itulah. Dia boleh seorang-seorang, macam ni boleh, tapi makruh sama. Bawah sikit dah haruslah boleh sunat ni. Sampai sini. Sampai ni. Ni. Sampai sini. Betul. Maksud sini ni bukan duduk belakang, duduk sini. Duduk sini. Ni tumit, ni jari. Duduk sini. Belah sini, belah kanan. Ini sunat makruh. Sama makruh. Batal. Makmum atas batal. Lepas tu batal. Makruh. Sunat makruh. Dah lebih kan? Makruh. Lebih 3 hasta bukan tak dapat pada jemaah tadi lah. Lebih 3 hasta daripada duduk macam ni. Sini yang lebih kurang. Mari seorang pula nak duduk mana? Tak cukup tangan lah. Nak duduk mana? Belakang ni. Tak, bukan unduk. Yang baru datang tu nak duduk mana? Ni. Salah. Sebelah ni. Tak cukup tangan. Macam ni, ni ada, duduk sini. Yang baru. Duduk sini. Sama macam yang sebelah, sama je. Kalau sebelah duduk macam ni, yang baru datang pun Allah duduk macam ni. Ni kalau ada ni, saya biasa kalau buat live apa saya tulis. Maksudnya lukis. Boleh buat orang lidi ni. Seorang datang duduk sini. Lepas tu tak habis lagi. 2 cara. Lepas pada tu. Cara pertama, makmum tadi bila dah makmum tak tadi takbir, undur. Lepas dia tengok, ada orang takbir sebelah kan. Seorang ni undur, rapat. Cara yang kedua, imam yang ke depan. Kalau ada ruang, imam yang ke depan. Maksudnya macam ni, makmum macam ni, datang seorang macam ni, imam tengok, ada orang, kiri kanan. Makmum tadi langkah ke depan. Makmum duduk diam-diam kat situ. Jangan makmum undur pula, lagi jauh. Imam je ke depan. Boleh 2. Tak apa, makmum, bila macam tu je, makmum tadi, rapat bila tu. Boleh mana-mana. Biasanya makmum lah undur. Sebab imam dah ke depan tu dah tak boleh berdiri biasa. Ni itulah kan. Makmum masbuk. Yang pertama tu dah masbuk. Sekarang yang kedua ni. Yang pertama dah masbuk. Tapi imam masih lagi tengah sembahyang lah ni. Dah habis dah salam. Lepas tu makmum pun tambah rakaat. Kan? Tambah rakaat. Datang pula seorang yang dia ingat dia dah lambat dah. Rupanya ada lagi lambat. Sampai ini sembahyang zuhur sama maghrib isyak subuh, sembahyang raya macam tu lah kot. Sembahyang apa-apalah kan. Duduk belakang. Soalannya duduk belah kiri ke belah kanan? Sebab ada yang soalannya duduk belah kiri ke belah kanan. Ingatkan soalan boleh ke tak boleh. Sebab soalan tu sepatutnya, sebab benda tu viral baru ni. Betul tak? Boleh ke tak boleh? Tukar terus soalan. Boleh pula tukar soalan. Sebab saya agak ini soalan dia boleh ke tak boleh, maksud dibenarkan atau tidak. Sebab nampak kita daripada kecil lagi nampak orang duk buat macam tu. Sebab Ustaz dah tahu maksud saya. Yalah. Saya tak tahu sangat benda-benda viral ni. Ada orang hantar je. Saya tak ada pergi belik. Tak ada. Saya tak tengok benda tu. Saya tengok dalam jemaah sendiri lah. Kata apa ni, dia ujung tadi kan, yang masbuk tu dia naikkan, kita datang sebelah dia lagi ada orang duduk. Tak keluar lagi tengah baca Nak duduk kat mana kan? Dia nak duduk kat mana? Sebenarnya sama je.
tetap sama juga. Bukan kata oleh kerana ada orang kiri ke, ada orang kanan ke, sebab tak boleh maka dia duduk belakang. Bukan tak boleh, dia sama juga, hukum sama juga, duduk begitu juga. Habis ada orang macam habis semayang belakang, semayang belakang tu, bila semayang belakang tadi sama tadi hukum makruh. Sampai sini, sini. Kan ni boleh lagi, harus. Belakang lagi makruh. Itu je lah hukumnya. Sehinggalah ada dinding. Itu ada dibahas. Katalah bukan ada dinding, ada almari, ada apa yang memang tak boleh. Tak boleh nak duduk. Dia semayang, ni almari, ni dinding. Dia semayang tengah-tengah. Ada satu orang. Bahaya, jangan semayang tempat itu, tempat jin. Contohnya dinding. Bukan, tiang. Lepas tu ambil almari letak kat sini, seorang je boleh duduk. Kalau boleh jangan buat gitu. Tapi jin Islam lah. Takkan jin kafir duduk dalam surau masjid. Jin Islam lah. Takut-takut kena jentik Balik-balik tak boleh tidur ke apa. Tu dia suka duduk tempat-tempat macam tu. Katalah ini ada dinding, tiang, lepas tu sebelah ni ada almari. Dia semayang kat tengah-tengah tu. Jadi nak ikut kat belakang je, nak duduk ada almari. Itu dibenarkan, duduk belakang tak makruh. Itu hukum yang ada. Cuma kalau orang, boleh tak kita nak kias? Sebenarnya boleh kalau orang tu semayang. Tapi kalau orang tu duduk tengah zikir, kita minta tepi je lah. Tepi. Dan itulah minta tolong. Tapi kalau kata nak semayang belakang juga, tak boleh kita kata tak boleh duduk. Sebab tak boleh kata gitu. Sebab dia bukan tiang. Jadi maka tetap semayang kat belakang tu makruh. Sebab boleh semayang kat sebelah walaupun ada orang. Kecuali orang tu semua semayang sunat. Masa tu tak boleh buat apa dah. Nak kacau orang semayang, baru boleh duduk belakang, dikiaskan dengan dinding. Tu lah. Sebab apa? Dalam masalah tadi, dia bukan masbuk. Sebab tu saya kata, itu bukan soalan dia. Kalau yang tadi, seorang semayang seorang-seorang pun sama juga hukum. Dia bukan mesti masbuk. Kan? Dia seorang semayang seorang. Lepas tu kat sebelah dia ada orang. Dia nak duduk kat mana? Kan? Tu soalan dia. Yang satu baris tadi dah masbuk. Dia memang tak, soalan dia sama tak dengan soalan saya ni. Dia semayang seorang-seorang. Dekat sebelah-sebelah dia ada orang sembahyang. Sama lah. Sebab soalannya tu bukan masbuk. Bila sebut masbuk, dia akan ada soalan boleh tak boleh kalau nak jadi makmum. Itu saya kata soalan itu. Kalau dia semayang seorang, kat sebelah dia pun ada orang semayang seorang juga. Boleh. Macam mana dia nak duduk? Itu soalan sebenarnya. Macam mana dia nak duduk? Sebab kat sebelah dia ada orang sembahyang. Kita ambil contoh sembahyang dulu. Orang kat sebelah pun sembahyang seorang juga. Sembahyang apa? Suka hati lah, sembahyang apa pun. Kan? Jadi ataupun ada dinding. Jadi dia nak sembahyang kat mana? Dalam masalah tu dia duduk belakang tak apa, tak makruh. Sebab mana boleh kacau orang sembahyang. Tapi kalau yang ada orang tu cuma duduk, yang itu kalau sembahyang kat belakang makruh juga. Sebab boleh je suruh dia belah. Minta tolong tepi sikit. Jadi sembahyang kat sebelah. Tak boleh lah sembahyang kat belakang. Kalau sembahyang kat belakang boleh sah, tapi makruh tu ada. Sebab boleh je duduk kat sebelah dia. Jadi ceritanya bukan masbuk tak masbuk. Cerita dia sembahyang, dia sedang sembahyang. Jadi tak kisahlah kalau masbuk sekalipun sama juga. Dia seorang-seorang, dia masbuk. Lepas tu kat sebelah dia ada orang sembahyang. Macam mana dia nak buat? Nak duduk kat mana? Duduk kat belakang. Sebab orang sembahyang. Bukan masbuk je. Kalau dia saja-saja sembahyang seorang pun ada sebelah orang sembahyang pun dia kena duduk belakang juga. Jadi bukan cerita masbuk tak masbuk. Jadi benda tu tak penting. Jadi tak boleh masuk. Bahaya. Dia jadi salah faham. Habis kalau kata saya jawab masbuk tadi. Habis kalau bukan masbuk. Kalau dia bukan masbuk tapi sembahyang seorang. Hukum lain lah. Tak. Dia bukan cerita masbuk. Sebenarnya yang masbuk tadi tu ada entah mana orang cakap mazhab lain tu. Bila orang tu masbuk, mazhab Hambali tak silap. Bila orang tu masbuk, tak boleh jadikan dia imam. Dia masbuk. Kemudian orang lain nak jadikan dia imam, tak boleh. Sebab dia makmum. Makmum apa? Imam dah salam, tetap makmum juga. Mazhab lain. Jadi oleh kerana dia belajar mazhab lain, jadi macam mana nak bagi terkenal? Kenalah buat datang pelik-pelik. Standard lah, dah tahu sangat lah. Buat datang pelik, kecoh. Akhir sekali kecoh. Juta view. Lepas tu datang alim ulama terangkan rupanya ada mazhab. Tengok. Padahal dia pun tahu dah. Yang penting aku dah terkenal. Berapa banyak dapat gajah, dapat singa, dapat kopi.
Tahu tak benda apa ni? Semua tak tahu. Wah, apa cerita? Apa lagi benda tu? Paus. Dapat paus paling mahal. Paus, dapat paus banyak dah juta. Maksudnya dapat orang TikTok, geng-geng TikTok tahu kan ni. Dah dapat. Lepas tu terkenal lah. Dan dia tak salah. Mana salah? Betul lah mazhab lain. Jadi saya tak terpengaruh dengan benda-benda macam tu. Sorry to say lah. Tak pengaruh. Dah tu saya ada kelas tu lagi ni. Kena berhenti kat situ. Aduh. Kita berhenti kat muka 60. Kalau kat sini mesti lambat. Kat sini je mesti lambat. Kalau lambat je mesti kat sini. Masalahnya ada kelas lagi satu. Sampai pukul 11. Tak sempat nak bernafas. Mati je tak sempat nafas. Allahu a'lam. Selain tasbih kafarah dan salat subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la